Baik, untuk subtopik 4.2 is about determinant of matrices. Determinant saya tak ingat dalam bahasa Melayu dia. Nanti awak cari dekat yang saya share link term bahasa Melayu bahasa Inggeris tu. Jumpalah determinant ni. Okay, so determinant ni yang ni awak dulu kat sekolah ada belajar nak cari determinant untuk 2x2 matrix. So dia ada formula dia which is AD tolak BC. Okay, so kat sini dia minta kita tengok example ni. So tanda palang kat situ, kat matrix A tu, itu maksudnya awak itu maksudnya determinant lah. So formulanya AD tolak BC. Okay, so ni A, B, C, D. Okay, so A awak 2, D 8 tolak BC. Okay, 16 tolak 15. So dapat 1. Okay, next dia minta jadi A, B matrix. Determinant of AB, so awak kena cari matrix AB dulu. A darab dengan B. So kena ni lah, multiply row by column. Okay, kat bawah pula. Okay, then darab lah. Dekat situ dapat tiga satu 14 49 22. Okay, so dia punya determinant ada simbol palang tu. So A awak is 31, D is 22, tolak B 14, C is 49. Okay, so awak akan dapat negative 4 lah. So ini contoh kalau 2x2 kalau 2 row 2 column matrix. Okay, so untuk 3x3 memang tak sama, bukan tak sama, dia ada konsep yang sama, tapi lebih sebabkan dia 3 row dengan 3 column, dia agak complicated sikit daripada yang 2x2. Yang 2x2 tadi memang kalau guna formula tu je memang dah terus dapat, tapi 3x3 lain, dia tak ada formula. Bukan tak ada formula, dia ada formula tapi kena faham lah formula tu. Okay, so untuk cari determinant memang awak kena faham minor dengan cofactor. Okay, sebab saya lebih suka tunjuk dia punya contoh. Okay, contoh terus. Okay, so yang ni kita nak cari minor dengan cofactor untuk certain element. So minor dengan cofactor ni dia memang berkait dengan elemen tertentu pada matrix. Okay, so kalau awak nak cari minor A11, minor A11, minor 11 lah. Okay, minor 11 tu awak kena refer awak punya matrix A and then awak kena identify kedudukan 11 tu kat mana, first row first column. Okay, then jangan ambil satu tu bukan minor dia. Awak kena delete dia punya row, delete dia punya column.
So bila awak delete, apa yang tinggal tu, okay, yang tinggal tu awak ambil 42, 43. So bila awak dah ambil, awak kena cari dia punya determinant. Determinant untuk 2 by 2 matrix ni. So determinant untuk 2 by 2 matrix is AD tolak BC lah. AD, lepas tu tolakkan dengan BC. So awak akan dapat 12 tolak 8 4. Okay, next. Okay, cofactor pula sebab dia ada kaitan lah mainnya dengan cofactor. So cofactor 11 pada kedudukan first untuk elemen A11, dia adalah perbezaan cofactor dengan minor adalah tanda saja, plus dengan minus. Dan tanda plus minus tu bergantung kepada kedudukan your minor tu ataupun elemen tu. So saya terus buat satu map ni. Kalau dia dekat first row first column, dia adalah positif, positif minor. Kalau sebelah dia jadi negatif minor. So dia punya tanda tu memang tambah tolak je. So mana datang tambah tolak tu sebab dia punya formula. Formula untuk cofactor adalah negative 1 I tambah J darabkan dengan minor. Minor apa-apalah IJ tu. So IJ kalau I awak tu 1, J 1. So 1 tambah 1 dapat 2. So negatif 1 kuasa 2 dapat saya tulislah C11 contoh. So negatif 1 kuasa 1 tambah 1 2. Awak akan dapat positif 1 1. So dekat sini dah boleh tulis 1 1 lah. Positif 1 1. So that's why saya punya cofactor, ini sebenarnya cofactor bila maksud cofactor pada first row dengan first column saya adalah positif minor. So dia berdasarkan formula ni. Okay, so C11 boleh refer plus minus sign tu. So dia positif minor. So minor awak is 4 tadi kan. So dia punya cofactor pun 4 juga sebab kedudukan dia pada first row first column. Okay, how about kalau kita cari minor untuk 2 1. So minor untuk 2 1 awak kena delete. Awak kena delete second row dengan first column. So second row first column, so akan ada tinggal 4 elemen. So awak write that 4 elements. Yang tinggal selepas delete dia punya row dengan kolom dia. Lepas tu kita guna determinant 2 by 2. Negatif 1 4. So dapat 6 tambah 4 10. So ini adalah minor untuk second row first column. Okay, untuk cofactor dia, cofactornya hanya membezakan tambah tolak je berdasarkan dia punya kedudukan. So kalau awak tengok awak tengok kedudukan dia ni 21 kan. 21 kalau tambah dapat 3. So negatif 1 kuasa 3 adalah negatif. So awak punya cofactor adalah negatif 10. Negatif kepada minor. Okay, then kita cari A. Minor cofactor untuk A12. Okay, first row dengan second column. Okay, delete first row. Okay, deletekan first row, delete dengan second column. So tinggal 3 2 1 3. Okay, so ni awak guna 2 by 2 determinant. 3 kali 3 tolak 2 kali 1. 9 tolak 2, so dapat 7.
So ni baru minor, so dia punya cofactor. So cofactornya 1 tambah 2, 3. So 3 adalah ganjil. So negatif 1 kuasa 3 akan dapat negatif. Okay, so dapatlah seperti ni. Of the cofactors. Okay, so ni kita nak cari determinant lah. Determinant untuk 3/3. Okay, determinant 3/3 kita akan pilih okay, basically formulanya ni, tapi bukan ini sahaja yang awak boleh pakai. Okay, kalau fahamkan dia punya formula ni, dia adalah A11 tu adalah elemen pada matrix tersebut. C11 tu adalah cofactor. C11 adalah cofactor. Lepas tu dia akan tambahkan dengan elemen pada first row, second column. Lepas tu didarabkan dengan cofactor dia. Lepas tu tambahkan dengan elemen pada first row, third column dan didarabkan dengan cofactor dia. Okay, so kita kalau awak darabkan dengan cofactor, operasinya akan tambah. Tapi kalau awak darabkan dengan minor, awak kena consider plus minus. Plus minus. Okay, kita tengok contoh lah. Okay, yang ini dia suruh cari determinant dengan expanding the second row. Okay, so dia nak second row. Kita guna second row. So determinant ni sebenarnya awak boleh guna mana-mana row, mana-mana kolom. Okay, tapi this time soalan ni minta certain row. So kita ikut je lah. So untuk second row, dia punya determinant. Okay, so okay, cofactor. Plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. Okay. So ini sebab nanti saya nak tahu saya nak letak negatif ke ataupun tak perlu masa nak masuk dalam formula. Okay, so saya guna formula yang ada M lah, yang ada minor. Okay, so saya kena guna second row, first column darabkan dengan minor second row dengan first column. Okay, tapi disebabkan pada second row tu awak ada kat sini tanda awak tu dia adalah negatif. So kita kena letak negatif kat sini. Sebenarnya negatif tu dekat minor tu, tapi negatif tu boleh je letak kat depan. Okay, dan untuk kedudukan negatif 2 ni pula, dia adalah sama dengan ini. So tambahlah. So tambah A second row, second column. Lepas tu minor pun second row, second column. Lepas tu okay, kedudukan yang kat 7 tu pula, dia sama dengan yang negatif pula. So kena letak negatif. A second row, third column. Minus second row, third column. Okay, so yang ni awak masukkanlah A21 tadi, dia punya elemen ada 1. Okay, minor. Okay, nak cari minor awak kena delete. Second row, delete first column. So awak akan tinggal negative 1, 4, negative 1, 10. So awak macam kena scan Awak kena scan bagi dan ada negatif. So kena ada negatif. Okay, so A22 awak ambil negatif 2. Lepas tu minor dia awak kena delete. Negatif 2 row dia, negatif 2 kolom dia. So tinggal 3, 4, 5, 10. Okay, tanda dia positif lah, tanda positif. Okay, kat sini tanda negatif. A23 tu tandanya minor dia negatif. So A23 ambil 7. Okay, dia punya minor awak kena delete.
row 7 tu yang ada 7 dan delete dia punya kolom. So awak akan dapat 3 negatif 1, 5 negatif 1. Saya ni awak boleh expand negatif 10 minus, so guna AD tolak BC. Negatif 10 minus minus 4. Okay, tolak 2 saya bagilah. So 30 tolak 5 kali 4, 20. Tolak 7, negatif 3 tolak. Ni tolak. So dapat 4 tolak 10, 6. 10, 2, 20. 10, 2, 20. 5 tolak 3, 2. 2, 7, 14. Okay, so awak dapat negatif 28. So ni awak punya determinant. Okay, untuk B pula, B dia minta expand first column. First column. So first column 315. Okay, so kena tulis balik lah. Tulis balik A tu. Okay, so first column 315 ni. Okay, formula. So tambah, tolak, tambah, tolak, tambah, tolak. So, sebab kita nak refer, kita nak kena letak tambah ke tolak. Okay, so kita ambil 3. 3, lepas tu didarabkan dengan dia punya minor. So minor awak positif lah. Minor awak positif. Positif minor. Okay, then awak kena delete awak punya row, delete column. So yang tinggal negatif 2, 7, negatif 1, 10. Okay, so ni tolak. Tolak pula. Tolakkan pula dengan yang elemen bawah pula. 1. Dengan dia punya minor dia kena delete dia punya row, delete dia punya column. So tinggal negatif 1, 4, negatif 1, 10. Okay, then tambah, sebab ni untuk kedudukan 5 ni minor tu tambah. Okay, 5. Lepas tu delete dia punya row, delete dia punya column. So tinggal negatif 1, 4, negatif 2, 7. Okay, so ni semua ni awak tekan calculator, carilah. Negatif 20, tolak tambah 7. 1, negatif 10, tolak tambah 4. 5, negatif 7, tolak tambah 8. So semua ni awak akan dapat negatif 28. So dia punya jawapan tu memang sama. Sebab apa? Sebab walaupun awak guna awak expand guna row dengan row yang tak sama, tapi matrix yang sama, dia akan menghasilkan jawapan yang sama je. Okay, so ni awak boleh try buat sendiri. Jawapan dah ada. Okay, yang ni kalau dia minta spesifik lah.
Sofian, maka apa? Minta spesifik, dia minta certain element dikeluarkan, certain minor dikeluarkan, certain cofactor dikeluarkan. So saya buat kat atas ni. A11 ni memang senang je lah, memang keluarkan je daripada matrix awak. Tapi make sure awak faham lah, 11 tu refer first row, first column. Lepas tu second row, first row, first column. Okay, then 1 second row, first column. Situ. Lepas tu third row dengan first column. Okay, untuk M11, ni saya buat tepi sikit. M11 dia akan guna ni lah, determinant ni, 2 by 2 determinant. So awak kena delete first row, delete first column. So delete first row, delete first column. Awak akan dapat 7. Saya guna ni. Delete first row. Tak boleh. Okay, delete first row, delete first column. Tinggal 7, 3, 9, 5. Okay, then darab. Darab macam nak cari determinant 2 by 2. 7, 5 tolakkan dengan 3, 9. Okay, so ni awak dapat. Okay, 8. Okay, untuk M21. M21. Okay, awak kena delete second row, delete first column. So tinggal 6, 4, 9, 5. Okay, ni awak darab 6, 5 tolak dengan 4, 9. Okay, dapat negatif 6. Okay, next 4, 3, 1 pula. M31. Okay, sama. Awak akan delete third row, delete first column. Yang tinggal adalah 6, 4, 7, 3. So cari dia punya determinant. 6 kali 3 tolak 4 kali 7. So dapat negatif 10. Okay. So dah settle dapat MMM ni. Okay, untuk cofactor. Cofactor memang awak kena refer ni, tambah tolak, tambah tolak, tambah tolak, tambah tolak, tambah. Okay, so untuk cofactor 1, 1. Untuk cofactor 1, 1, awak punya minor adalah 8. 8. So kedudukan dia dekat, semua ni dekat ni. Semuanya dekat first column. So M11 dekat yang first ni, first row, first column. So dia punya tanda kat situ positif. So kita ambil teruslah minor 1, 1 tadi adalah 8. Positif 8. Kita letak positif. Okay, untuk tuan pula. Okay, tengok pada tanda, bukan pada second row. First column tu tandanya adalah negatif. So negatif M21. So M21 awak negatif 6. So kena letak negatif lagi kat dia. So dia jadi positif 6. Okay, then awak ada C cofactor untuk third row first column. So dia punya sign itu adalah positif. So dia punya dia akan menyamai lah dengan dia punya minor. So kalau minornya negatif, awak jangan positifkan pula, bukan. Awak just tambah letak sign tu pada minor yang awak dapat. Kalau minor awak negatif, tapi sign dekat situ positif, dia kekal lah negatif. So ini boleh keluar dalam UPS. Kalau tak silap saya lepas guna soal keluar soalan macam ni. Minor, dia suruh cari minor dan cofactor untuk certain elemen saja. So tolong tengok.
Ini jawapan dia. Determinant, sorry. Determinant. So macam mana nak cari determinant? Sebab awak dah ada semua, awak dah kiranya awak untuk first column tu awak dah dapat dia punya minor, dah dapat dia punya cofactor. So kita boleh guna yang first column tu untuk cari determinant. So kena refer dia punya matrix tu. Okey, 128. 1 darabkan dengan cofactor dia 8 tambah 8 darabkan dengan cofactornya 6. 1 2 lah. 1 2. Sorry. 2 2. Ni 2. Lepas tu yang elemen kat bawah tu 8. Lepas tu darabkan dengan dia punya cofactor. So kalau kita guna cofactor terus, kita memang operasinya akan tambah saja. Tapi kalau kita guna minor, tadi yang saya tunjuk tadi, awak kena consider ada plus ke dia minus. So dapat berapa ni? Negatif 60. Determinant pun boleh dapat negatif, tak ada masalah. Okay. Next. Okay, properties of determinant ni, awak kena baca semua properties ni, nombor 1 sampai 2, 3, 4 dan 5. Baca 6, 7, 8, 9. Semua ni kena baca dan fahamkan. Okay, so saya itulah bila awak dah faham tu baru awak boleh faham apa yang saya nak cakap ni. So saya, sebab banyak sangat kan, ada 8 properties tu tadi, 8 ke 9. So saya terus, awak boleh baca dulu, nanti baru awak tengok balik apa yang saya cakap ni. Okay, so dia suruh guna properties of determinant untuk cari X. Okay, bila awak tengok bentuk matrix ni, dia ada palang. Bila palang ni, dia bukan, awak kena faham bila palang yang ni tak ada lengkung-lengkung, ini sebenarnya menunjukkan determinant. Determinant. Determinant untuk siapa? Determinant untuk matrix yang kat dalam ni lah. Determinant untuk matrix yang kat dalam ni. Okay, so dia kata determinant of matrix yang ni sama dengan determinant of matrix yang belah kanan ni. Tapi kalau awak tengok, saya padam lah. Bila awak tengok, bila awak compare kiri kanan memang tak sama kan, kedudukan elemen pun tak sama. So macam mana dia punya determinant dia kata boleh sama? Tu yang kita guna properties. Kita boleh guna properties of determinants. So antara propertiesnya adalah, kalau determinant of sesuatu matrix tu, dia sebenarnya sama je dengan determinant of matrix tu ditranspose. So ada dekat properties kat atas tadi. So bila sama, kita cuba convertkan dia kepada transpose dia. Maksudnya daripada row jadi kolom lah. So awak compare dengan yang ni, so kita baru kita nampak okay sama. Kan? Semua sama. Okay, so barulah kita boleh keluarkan X tu, kita akan dapat 2. So ini adalah menggunakan properties of determinant. Okay, yang ni pula. Okay, dia kata determinant yang belah kiri sama dengan determinant of matrix yang belah kanan. Okay, dia suruh cari X. Okay, so kita compare memang ada yang samanya dekat first column dengan third column. Okay, tu je yang sama. Okay, yang dekat second column dia tak sama. So bila dia tengok-tengok, rupanya yang second column ni sebenarnya apabila second column tu ditolakkan dengan 2 kali first. Okay, yang
first column tu tak ada perbezaan. Okey, yang second column ni kosong tu didarabkan, kita guna formula yang ni, didarabkan dengan 2 kali kolom yang pertama. Okey, sama juga yang ni. 1 tolakkan dengan 2 kali kolom yang pertama, negatif 2. Okey, then 3 tolakkan dengan 2 kali kolom yang pertama. So nanti awak akan dapat, okey, kosong tolak, okey, belakang ni tak berubah kan. So saya salin balik je lah belakang tu, tak berubah. So bila awak compare ni dengan yang ni, dia sama. Dia akan dapat satu nilai yang sama. So kosong tolak 2 dapat negatif 2. 1 tolak tambah, 1 tambah 4 dapat 5. So 3 tolak 2, tu yang tak tahu. So dapatlah X equal to 3 tolak 2 dapat 1. Okay, so apa maksud properties ni? Properties ni mengatakan kalau sesuatu kolom tu adalah hasil tambah atau tolak of multiple of kolom lain. Awak boleh refer yang ni lah, nombor 3. Nak terang pun 3 ke? Saya rasa 3. Ni. If we add or subtract a multiple of one row or column to another, the value of the determinant is unchanged. So yang tadi saya cerita tu, ni lah 7 ni. Kita menggunakan properties yang ke-7 ni. Mana tadi? Saya menggunakan properties yang ke-7. Second column tolakkan dengan multiple. Multiple kat sini dia letak 2 lah. Multiple tu boleh jadi apa-apa. 2 boleh, 3 boleh. Multiple of the other column. So dia punya determinant tu tidak berubah. So kita memang boleh cakap lah belah kiri ni determinant dia sama je dengan belah kanan. Walaupun elemen pada kedua-dua matrix tu tak sama. Tapi sebabkan dia memenuhi properties, so kita boleh kata dia sama. Determinant dia sama. Okay, saya cakap dekat sesi lepas keluar dalam group assignment kot. Group assignment. Okay, C kita compare. Bila awak compare, row 2 tolak 1. Row yang kedua tolakkan. Okay, so kita tengok row yang kedua je yang sama. Row yang kedua je sama. So row yang kedua ni, 3 ni bila ditolakkan dengan ni lah, ini dia akan dapat 4. So negatif 2 tolakkan dengan 2 akan dapat negatif 4. So ni. So dia, awak kena ni memang susah sikit lah. Sebab kita nak kena identify pattern apa yang ada kat situ. So yang ni memang guna yang sama macam tadi. Rules yang ke-7 tadi. Rules yang ke-7. Ataupun properties yang ke-7. So nak cari X, awak boleh gunakan pattern ni. So 1 tolakkan dengan first row. So awak akan dapat negatif 1. Okay, untuk X yang kat bawah ni, macam mana daripada 4 jadi 6, daripada 1 jadi 3. So dia kata 4 tambah 1. So 4 dengan 1, 4 row yang ketiga dengan row yang pertama pula. Row ketiga yang pertama, 4 tambah 2 dapat 6. Lepas tu 1 tambah 2 dapat 3. So untuk X, 2 tambah 2 tambah dengan negatif 1. So dapat
Oh, negative X. Tak nampak. Negative X. So, dapatlah X. So, X dapat 1. Okay, tak perasan. So, ini dapat 1 lah. So, nilai X tu kena sama lah. Kalau tak sama tu maksudnya ada properties yang awak tersalah lah. Okay, so D. Ni adalah properties. Kita guna properties yang ada triangular. Properties yang nombor 8. Rules nombor 8. So dia kata dia punya determinant tu adalah hasil darab diagonal. So ini properties cakap tau. So kita ikutlah. So diagonal tu kita darabkan 2 darab X darab dengan 1 must equal to X. So X equal to 3. So ini semua berdasarkan properties. Okay, yang ni kita guna properties lagi untuk evaluate. Okay, so saya buat kat sini lah A. Okay, diberi satu determinant of one matrix ni adalah 9. Dia suruh guna properties. So memang kena guna properties. So awak ada 2, -4, 6 ni semua. Lepas tu kita kena compare dulu. Kita comparekan dengan yang asal ni. Okay, so bila kita compare, yang ni sama. Second row bersama, third row pun sama. Yang tak sama first row. So apa pattern dia, kita boleh tengok dia adalah setiap elemen pada first row tu didarabkan dengan 2. Okay, so ni awak boleh keluarkan 2 tu. Keluarkan 2. Awak kena macam tukarkan first row tu kepada 2 darab apa. Dan menyamai lah dengan atas tu. Okay, so berdasarkan properties, kalau dekat atas tu ada same, ini nombor, guna rules nombor 4. Ataupun properties property nombor 4 tu, dia kata kalau satu any row atau any column tu dimultiply dengan K, so dia punya determinant tu akan didarabkan dengan K tu. So 2 tu kita anggap macam kita boleh keluarkan 2 tu. Macam tapi sebenarnya kalau awak ada matrix, semua ni kena ada 2 baru awak boleh keluarkan 2 tu, tapi ini determinant. So dia determinant ni dia ada properties dia lah. Yang kita boleh gunakan lah. So kat sini awak compare dengan yang awak matrix yang awak determinant yang awak diberi. So dia dah jadi sama. So bila dah jadi sama, kita boleh substitute je that part tu dengan determinant dia lah. So dapatlah satu determinant untuk matrix A tu. So matrix A tu determinantnya ada 18 tanpa awak kira menggunakan formula determinant yang sebelum ni lah. Yang saya ajar tu yang ada cofactor semua tu. So memang kena guna cara properties kalau dia kata dia suruh guna properties. Okay, untuk B, untuk B kita tengok juga dia punya, kita compare dulu. Okay, awak compare apa yang sama, apa yang tak sama. So yang ni sama. First, second column tu sama. Yang lain semua tak.
Okay, tak sama. Okay, so kita tengok apa yang pattern pada first column tu. So kalau tengok first column tu didarabkan dengan 2. Okay, yang second column tu sama. Okay, yang third column tu apa beza? Dia darab dengan 3. Okay, then so bila dia ada common factor pada kolom tu, awak boleh keluarkan. 2 dengan 3 tu boleh keluarkan. So kat dalam tu tinggal 1, 2, 1, negatif 2, 4, 5, 3, negatif 1, 2, negatif 2. So bila awak compare dengan matrix yang asal, sama, dapat sama. So bila sama, kita bolehlah substitute that ni, determinant ni dengan determinant yang diberi sebab sama dah. Okay, so dapatlah 54. So ni pun guna rules yang sama macam A tadi. Okay, yang ni dia bagi determinant A, determinant B, dia suruh cari ni pula. Okay, so untuk determinant matrix AB, determinant sama je dengan determinant matrix A darab dengan determinant matrix B, sama je. Okay, so dapatlah determinant dia. Okay, B square pun samalah. Determinant B darab dengan determinant B. So negatif 5 kuasa 2. Okay, kalau ni determinant B darab dengan determinant A kuasa 2. So determinant B is negatif 5. Determinant A is 3 kuasa 2. So dapat negatif 45. Okay, yang ni so memang determinant ni memang boleh diasing-asingkan lah. So lepas tu determinant determinant A transpose sama juga dengan matrix A, determinant A. Kejap. Dia determinant untuk A transpose sama je dengan determinant A. Determinant B transpose pun sama je dengan determinant B. So itu memang dia punya properties. Itu properties of determinant. Okay, settle. Ya, habis. Okay, ni kita sambung minggu depan. Okay.